Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okay, Alhamdulillah hari ini kita cuba untuk mendalami ataupun exploring cara baru untuk merekodkan nilam. Sebelum ni kita pakai buku, pakai borang, macam-macam cara dah. So sekarang ni kita akan bergerak selaras juga dengan PKP yang banyak sangat pengisian online. So nilam pun sekarang dah boleh isi online. Jadi dia sangat memudahkan lah. So tak payah berborang-borang dah ataupun pakai buku lagi dah tak payah beli buku. Okay? Dan lagi mudah sebab sekarang kita boleh guna handphone, telefon untuk isi data nilam ni. So saya ucapkan terima kasih kepada cikgu yang menyediakan template presentation dalam Flip HTML ni. Alhamdulillah dia sangat memudahkan untuk saya guru pustakaan untuk menyampaikan maklumat ni. So insyaAllah saya cuba explain sebaik mungkin, mudah sahaja insyaAllah. Kita tengok apa yang telah disediakan oleh cikgu ini. Di skrin saya kalau boleh nampak dekat sini adalah buku maya yang dikongsikan oleh Cikgu Ahmad Syadiduddin bin Zamruddin, Guru Pustakaan dan Media, Pusat Sumber Inspirasi Madani daripada SK Sri Perani Kota Tinggi Johor. Terima kasih Cikgu sediakan presentation dalam Flip HTML 5. Okey. Kita teruskan sahaja tanpa membuang masa. Okey, biasa kita akan guna pelayar Google Chrome. Untuk Safari ataupun Mozilla, saya tak pasti penggunaan dia. Tapi mungkin boleh. Okey. Untuk yang ni kita guna Google Chrome. Kemudian kena tekan titik bertindih di atas ni. Okey. Titik bertindih ni ditekan sebab kita nak pergi kepada setting berikutnya iaitu New Incognito tab. Okey, sebab kita nak dapatkan paparan yang sesuai dengan telefon. Maka dia akan keluar macam ni lah. Okey. Kalau kita guna komputer tak perlu. Terus type sahaja URL ni. iqnilam.moi.gov.my. Okay, kalau guna komputer tak payah. Kalau guna handphone, on dulu incognito mode tu tadi. Kemudian dia lebih memudahkan lah dari segi paparan tu kan. Okay, dah type ni. Type je iqnilam, insyaAllah akan keluar. Kalau awak search secara biasa pun boleh. Okay, kemudian satu lagi awak boleh masuk melalui D5. Daripada D5 tu ada pilihan untuk pergi kepada iqnilam. Okay, so kat sini nampak D5 ni. D5 ni adalah satu website yang dibeli oleh Kementerian Pendidikan untuk kegunaan pelajar, guru dan semua yang berada dalam lapangan pendidikan lah. Okay, so kita akan masuk dalam ni. Guna ID yang telah dibekalkan tu. Okay, bukan IC pula lah. Email mak ayah awak tak boleh, ataupun email peribadi yang memang awak dah create sendiri tak boleh masuk. Mesti kena guna email yang dibekalkan tu, MOE tu, dan password kalau untuk sekolah kita memang sama je lah semua kan. Okay. Teruskan untuk login, untuk masuk, ni dia email MOE, mesti pakai yang ni. Okay, email ni mesti dimanfaatkan sebaik mungkin lah sebab dia dibayar. Okay, dia adalah email yang berbayar. Pelayar pun pelayar yang berbayar, jadi rugi kalau kita tak gunakan. Kemudian masukkan password macam biasalah kan. Okey, daripada sini kita akan nampak profile. Dekat sini nama murid ni akan ditulis lah nama murid siapa. Okey. Kemudian ada paparan maklumat sekolah. Ni dekat sini ada jumlah buku. Sebanyak mana bahan buku ke bukan buku ke dia akan paparkan kat sini. Okey, ada buku, bahan bukan buku dan sini akan ada total.
Okey, ada log out kat sini, log keluar. Dan di sini ada maklumat murid, nama sekolah, nama kelas, bila kali pertama login dan bila kali terakhir login. Okey, kita teruskan. Saya harap saya tak cepat sangat lah untuk explain semua ni kan. Okey, seterusnya kita masuk pada bahagian yang paling penting lah untuk pengisian data nilam ni. Okey, bahan dia, bahan nilam. Okey, siapa tahu nilam tu apa? Ingat tak? Ingat tak nilam tu apa? Nilam adalah nadi ilmu amalan membaca. Okey? Dan membaca tu bukan buku sahaja, bukan buku, macam-macam bahan kita boleh baca. Okey, tuliskan macam biasa tajuk atau judul buku. Okey? Tuliskan tajuk dia, kalau bahan artikel, ambil artikel internet ke bukan dalam surat khabar ataupun majalah ke, ambil artikel dia tu, tajuk dia tu. Okey? Jangan awak letak nama majalah tu terus. Kalau macam sebab dalam satu majalah ada berpuluh artikel dalam tu. So kalau awak nak dapat banyak bahan, ambil lah satu-satu kan bahan tu untuk key in. Jadi banyaklah bahan awak boleh dapat. Okey, pilih bahasa artikel tersebut, bukan bahasa yang kita cakap. Bahasa Inggeris yang ditulis, guna bahasa Inggeris. Pilih bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu yang digunakan, klik bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa Arab dan sebagainya. Okey? Tahun terbitan, bila ia diterbitkan. Kalau tak ada contoh bahan tu, bahan yang ada setengah buku tak ada tahun terbitan dan setengah tu bahan internet lah kebanyakannya tak ada tahun terbitan. Boleh diabaikan. Kemudian kita teruskan untuk nama pengarang. Okey, kita tengok sebelah sini lah lebih jelas kan. Okey, nama pengarang. Siapa yang karang? Kalau tak ada, tak apa. Okey, kalau tak ada boleh abaikan. Penerbit ataupun publisher in English. Siapa yang terbitkan buku bahan tersebut? Kalau tak ada penerbit pun tak apa, tak payah isi yang ni. Okey? Seterusnya, jenis bahan bacaan. Okey, jenis bahan bacaan tu boleh jadi buku fiksyen. Yang ini buku fiksyen ni buku cerita, buku yang non fakta, bukan fakta. Okey. Yang kedua, buku bukan fiksyen, yang ni buku fakta. Yang ketiga bukan buku pilihan. Bukan buku pilihan. Bukan buku. Okey. Yang keempat, bahan digital. Ada persoalan yang menyatakan, cikgu, kalau saya baca buku tapi dalam bentuk e-book, nak isi dalam URL ke, nak isi bahan digital ke ataupun nak isi buku sebagai bahan buku. Okey, boleh isi dua-dua. Maksud saya bukanlah isi dua-dua sekali. Sebab dia boleh hanya klik satu jenis je. Boleh awak nak isi sebagai buku, boleh awak nak isi sebagai bahan digital. Okey? Sebab kalau dulu pengamalan nilam yang sebelum ni, yang IQ nilam yang sebelum ni, tahun 2019 dan ke belakang, nilai bukan buku, dia punya markah paling tinggi 5. Okey? Kalau untuk buku, paling rendah bukan tinggi, rendah 10. Dan paling tinggi untuk markah bukan buku adalah 50. Okey, so beza. Untuk saya lebih galakkan murid untuk isi di bahagian buku fiksyen ataupun bukan fiksyen, tak kisah. Okey, sebab dia lebih membawa markah yang lebih. Tapi jangan pula mengabaikan bahagian bukan buku. Sebab bukan buku ni boleh jadi risalah, mungkin cerita artikel, benda yang template ataupun maklumat yang dipaparkan, itu pun dikira sebagai nilam. Okey? Walaupun dulu markahnya tidak membawa pada markah yang tinggi, tapi perlu ada supaya kita nampak murid ni membaca dalam jenis genre bacaan yang pelbagai. Okey? Dan kemudian rumusan di sebelah sini. Okey, untuk rumusan ini adalah bahagian yang wajib ya.
sama ada awak nak buat apa untuk rumusan ni terpulang. Karakter yang awak suka, nilai murni, apa yang awak dapat dari cerita ni, ataupun sedikit cerita pendek, apa kisahnya, apa gist-nya buku tu, ataupun apa lagi yang kita boleh tulis, karakter yang awak suka, satu karakter yang awak suka, dan tidak terlalu panjang lah. Jangan awak buat satu lagi cerita dekat rumusan ni. Jadi tak jadi rumusan, dia jadi karangan panjang pula jadi kan. So yang ni wajib tapi tak perlu terlalu panjang. Terpulang nak buat apa. Dan kemudian, sekejap kat sebelah ada kot. Aktiviti pengayaan. Okey, aktiviti pengayaan macam tadi rumusan wajib. Yang ni boleh klik lebih pada satu ya. Okey, lebih banyak, kalau dulu kat sini, kalau lebih banyak aktiviti yang awak laksanakan, maka lebih banyak markah yang akan timbul di IQ tu. Dia jadi IQ nilam tu, indeks kualiti nilam tu akan jadi lebih tinggi. Sebab maksudnya, kenapa markah tu jadi lebih tinggi? Sebab nilam ni fungsinya bukannya untuk budak baca buku banyak-banyak sampai rabun, sampai power tebal. Tapi dia hanya lah budak yang duduk di bilik seorang-seorang, tak ada kawan, pasif, tak. Nilam adalah satu program yang mana dia nak tengok murid ni baca buku banyak, baca bahan banyak, dan apa manfaat yang murid tersebut kita dapat, ibu bapa whatever, yang baca bahan tu, apa manfaat dia. Sebab itulah aktiviti ni contoh mudah. Awak baca buku masakan, ataupun baca artikel masakan dekat dalam internet. Zaman PKP kan, ramai orang try resipi baru semua. So menyebabkan contoh kalau murid sekolah boleh tiba-tiba dengan baca artikel ataupun bahan tersebut, boleh masak nasi tolong mak kat dapur. Itu amali. Tu nampak amali nombor 1 tu. Kan? Boleh goreng telur. Selama ni kalau goreng telur pun melompat-lompat kat dapur. Sebab apa melompat? Takut dekat minyak. So ada dengan pembacaan-bacaan tersebut, dia membawa kepada murid yang boleh lebih berdikari, boleh berdiri atas kaki sendiri. Dia nilam ni dia macam tu. Dia bukannya nak awak bersendirian bersama buku-buku awak. Okay, ingat tu. Alright, sekiranya tiada dalam senarai aktiviti pengayaan ni apa benda yang manfaatnya awak dapat tu. Oh, satu lagi awak ada apa? Favorite lah awak, saya suka kalau dengan murid saya. Awak share cerita tu dengan orang lain. Share cerita ni awak nampak macam share cerita itu bukan aktiviti pengayaan cikgu. Apa manfaat dia? Banyak manfaatnya. Satu manfaatnya sharing ni. Awak memindahkan ilmu tu pada orang lain. Satu. Awak membina keyakinan diri untuk berkongsi cerita tersebut pada orang lain. Okay? So, tu pun bagus. Kalau pengucapan awam tu macam agak formal kan. Tapi ni sharing. Sharing tak ada kat sini. Perkongsian. Tak ada. So, awak boleh klik kat lain-lain ni. Untuk awak jelaskan apa aktiviti tersebut, awak pilih kat sebelah ni. Okay? Isikan. Pillow talk. Ataupun perkongsian bersama kawan-kawan ataupun ibu bapa atau guru. Okay, nampak tak kat situ? So nilam ni dia nak membina murid yang aktif, yang berkaliber, yang berani ke depan. Okay, bukan murid yang pasif, keresumbang dan sebagainya. Okay? Kita tengok dah habis ke belum? Okay, lepas tu kliklah simpan. Okey, klik simpan maka akan terpaparlah bahan dekat sini. Kalau buku dia akan keluar kat buku, kalau bahan bukan buku dia akan keluar kat bahan buku dan kemudian akan nampak total kat sini. Senang tak? Senang. Saya dengar. Okey. So begitulah berakhirnya. Okey? Untuk explanation, penerangan tentang IQ nilam. Okey, saya tunjuk sikit. Ini adalah website kalau kita buka pada komputer. Inilah rupa dia daripada komputer. Saya cuba masuk guna ID saya.
ID saya sebagai guru. Cuba. Sebab sepatutnya memang tak boleh lah kan. Internet slow pula. Maka kita tunggulah. Tak boleh. Tak boleh gunakan ID ibu bapa, cikgu, nak tolong isikan. Tak boleh. Okay, saya ada save satu ID murid kat sini. Kita cuba masuk. Okay. Okay. Ini dia terpaparnya. Nama murid. Okay, ini adalah yang saya explain tadi. Ini adalah paparan kalau awak buka melalui komputer. Hanya satu ni sahaja. Satu page sahaja yang pendek. Mudah, simple and sweet. Saya harap awak tak rasa susah lah. Okay, sekiranya cikgu bahan dah ada cikgu. Saya tak tahu nak ambil, nak memperbanyakkan bahan saya kat mana lagi. Okey, saya jemput awak semua untuk melayari rak buku maya SK2J. SK2 Jalan Batu 3. JBT nak sebut. Jalan Batu 3. Okey, nampak buku kat sini sangat banyak. Disebabkan banyak, awak pun pening nak pilih banyak sangat. Ada sampai 248 buku ni. Okey. So macam mana nak bagi memudahkan carian awak? Awak klik dekat all ni. Kat sini ada kategori yang saya dah sediakan. Okey, boleh pilih mana-mana. Okey, kita tengok, kita pilih satu contoh ya. Cerita bahasa Melayu. Tak adalah banyak sangat keluarnya kan? Okey, kita pilihlah satu. Kita klik satu kat sini. Okey, kemudian bacalah. Saya pilih tajuk. Okey, suami selalu betul. Okey, tak apa. Contoh. Okey, macam tadi kita akan bacalah. Macam kita baca buku flip dekat yang kita biasa pegang. Ni kita baca dalam komputer. Okey, sebab tu kita boleh isi bahan internet ni dalam bentuk buku juga. Sebab dia adalah buku yang didigitalkan, bukannya bahan internet macam artikel yang biasa ditulis macam satu page macam tu kan. Dia adalah buku maujud tapi berada di dalam internet. Okey. Bacalah sampai 25 muka surat ni. Dah habis baca, kemudian boleh masuk tadi dekat website tadi tu. Website ada 5 pula. IQ Nilam. Okey, itu saja. Senang tak? Senang kan? Okey, ada satu lagi soalan. Cikgu, boleh tak saya nak isi komik? Boleh isi komik dengan syarat awak pastikan komik tersebut ada bar ISBN tu. Kalau awak tengok, saya tak ada contoh buku pula. Belakang buku tu, biasa belakang lah kan, belakang ataupun dalam, dia ada barcode ISBN yang mana nombor tersebut dibekalkan oleh Perpustakaan Negara. Okey, semua buku yang ada ISBN, termasuklah komik yang ada ISBN, boleh isi dalam Nilam. Tak ada masalah. Nilam banyak lagi sebenarnya. Kalau bahan buku-buku tu ataupun bahan digital, boleh jadi YouTube channel pun. Okay, YouTube, why not? YouTube cara untuk mendecorate ataupun menghias bilik pun boleh jadi bahan Nilam. So, Nilam ni awak jangan terlalu rigid dengan buku-buku yang tebal-tebal kot. Boleh, tapi jangan nampak benda tu sebagai satu benda itu sahaja. Sebab saya percaya zaman PKP ni awak banyak membaca. Tapi macam-macam jenis bahan. So, kongsikan dalam Nilam. Tunjukkan awak adalah murid yang proaktif, okay? Sentiasa mencari ilmu, okay? Makin lama makin panjang. Saya rasa kalau saya ni tak stop kat sini, saya pun tak akan berhentilah. So, saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua, okay? Saya tahu semua orang tengah struggle. Semua orang tengah berusaha dalam zaman PKP ni. Tak apa, kita doa sama-sama supaya COVID-19 ni cepat-cepatlah berlalu dan kita dapat pergi sekolah sama-sama, jumpa cikgu, jumpa kawan dan jumpa semua orang dapat hidup kembali normal seperti biasa. InsyaAllah, amin. Okay, bye. Kita jumpa lagi insyaAllah. Ada beberapa tajuk lagi saya nak buat nanti. Okay. Boleh komen dekat bawah. Okay. Apa-apa pendapat tentang
video ni ataupun soalan, boleh nanti saya akan respon kemudian. Okay. Sampai situ aja daripada saya, Cikgu Taibah. InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye.